Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada Ustaz Nazman, panel utama kita malam ni. Acik Edi, khabar Cik? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Apa tu? Alhamdulillah Allah panjangkan kita bertemu pada malam ini sama-sama dalam sembang Kopirasi. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama membaca ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, seperti biasa sembang Kopirasi kita bersama saya Brother Aki dan sahabat kita Acik Edi. So malam ni insyaAllah kita akan membincangkan satu topik yang mana berkenaan proses hati lagi Ustaz malam ni sebuah perjalanan memproses hati, mengendalikan ketakutan pula malam ni. So insyaAllah sound okey ke sound? Kalau sound okey, kita minta sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni untuk pakat-pakat like, pakat-pakat share, tag sahabat-sahabat yang lain, dan ke cadangan-cadangan boleh lontarkan dekat bahagian komen. Kalau sempat insyaAllah kita akan bacakan insyaAllah. Jadi malam ni tanpa buang masa, seperti biasa kita ajukan soalan-soalan kepada murabbi kita Ustaz Nazman. So macam mana Ustaz sekarang ni perkembangan ladang rakyat, macam mana Ustaz? Alhamdulillah ladang rakyat berkembang insya-Allah. Baik kita akan ada tambahan lagi insya-Allah, ada ahli-ahli yang hidup daripada ternakan insya-Allah dalam masa yang alhamdulillah. Pada penonton sahabat-sahabat kita, nanti di penghujung sembang Kopirasi nanti Ustaz akan kongsikan apa planning apa aktiviti yang bakal Ansar jalankan yang terdekat insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, kita akan teruskan ajukan soalan pertama kepada Ustaz Nazman, iaitu mengenai proses perjalanan memproses hati, mengendalikan ketakutan. Jadi Ustaz, kita ni masih lagi dalam hari ni kita nak kupas satu topik yang agak tabu lah
untuk manusia ni, iaitu mengenai ketakutan. Sebagai mukadimah dia Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan apakah maksud takut ni Ustaz daripada sisi agama kita? Silakan Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan. Tajuk ini sebenarnya ialah tajuk yang agak rumit. Sekiranya kita tidak boleh ataupun kita tidak mempunyai hati yang boleh disentuh, macam itu kan. Sebab al-khauf ini, takut ni dia adalah merupakan amalan hati. Dia amalan hati. Dia bukannya suatu yang kita bermula dengan, maknanya kalau kita kata orang tu takut, mata dia terbeliak, tengok benda yang dia takut kan, contohnya, ataupun dia panik, kita nampak kelang kabut kan. Jadi semua tu adalah lahir daripada hati dia. Jadi hati yang merasakan dulu, merasakan takut, hati yang merasa gemetar. Jadi sebab tu pertama-tama mari sama-sama kita minta pada Allah hidayah, petunjuknya, supaya perbincangan kita pada malam ni betul-betul kita faham, dan bukan saja faham dari sudut ilmunya, tapi sebenarnya lebih pentinglah faham dari sudut merasai dalam hati kita. Kita nak rasai itulah, insya-Allah. Baik, pertama sekali takut ini ialah fitrah. Semua orang ada takut. Kalau kita tanya, ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni yang tidak ada rasa takut kan? Tak ada, semua takut kan. Dia terror macam mana, dia hebat macam mana pun, dia mesti ada perasaan takut. Kalau dia seorang raja pun, dia takut. Apa takut dia? Mungkin kan, orang tak suka dia ke, orang buat apa-apa kat dia ke, orang rompah harta dia ke kan. Kalau orang miskin pun takut kan. Orang sihat, orang miskin kan, dia takut kalau dia tak boleh dapat benda-benda yang dia nak cukup, mungkin mati kan, dan sebagainya. Jadi orang kaya pun takut, orang miskin takut, semua takut. Jadi takutlah merupakan satu perasaan, satu fitrah, fitrah semua ada. Jadi kita tak boleh nak lari daripada takut. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita nak kena rasa bahawa takut ini sebenarnya adalah merupakan suatu yang ada di dalam hati kita, yang kita gambarkan sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bukan bagaimana dalam hati kita ni ada satu getaran, ada satu goncangan, ada satu gegaran, yang mana gegaran getaran itu yang menyebabkan timbul satu perasaan kita rasa seperti risau, gelisah, rasa tak sedap kan. Kenapa? Kerana kita akan bertemu atau berhadapan dengan suatu yang kita benci, suatu yang kita tak suka, suatu yang kita tak suka, satu yang maknanya yang kita kata kita tak mahu dalam hidup kita. Seperti kita kehilangan suatu yang kita sayang, kita suka pada sesuatu, benda itu hilang. Jadi kita takut kehilangan. Jadi takut ni satu kerisauan, satu getaran dalam hati kita. Ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi sebetulnya perasaan takut ini adalah merupakan satu naluri semula jadi. Cumanya takut ni dia boleh jadi juga sebagai musuh. Kalau dia diletakkan pada tempat yang tak betul, maka dia menjadi satu musuh. Sehingga boleh membawa kepada syirik. Contohnya takut kepada makhluk lebih daripada takut kepada Allah. Itu bawa kepada syirik. Juga takut tu juga boleh bawa kepada sesuatu yang menjadi satu kekuatan. Kekuatan apabila kita, contohnya bila kita ikatkan dengan iman kita. Ini kata takut ni dia menjadi negatif, dia menjadi positif. Jadi sebab tu kita nak kena pandai macam mana nak mengurus takut bila kita diancam. Terutamanya di akhir zaman, kita akan berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai fitnah. Jadi ujian dan fitnah tu sudah tentulah akan menggambarkan satu yang merisaukan kita, menggelisahkan kita. Maka dia akan menjadi satu yang menakutkan. Dan kalau kita melihat dalam kajian para psikologi pula, orang-orang yang mengkaji tentang perasaan ni, mereka menyatakan bahawa sesuatu kerajaan, mana-mana kerajaan tak kira, dia tidak akan dapat mengekalkan sistemnya, menguasai manusia tadi, melainkan dengan menggunakan senjata ketakutan, fear mongering. Dan ini jugalah yang akan dibuat oleh
kerajaan dunia, one world government, yang akan menggunakan ketakutan itu sebagai peluru-peluru yang akan diserang, yang akan ditembak kepada semua manusia, sehingga manusia itu akan menjadi mereka yang mematuhi apa yang dikehendaki. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, dari sudut takut ini, dari sudut agamanya, kalau kita betul-betul fikir, kalau kita betul-betul meneliti, tadabbur, maka kita akan mendalami perasaan takut itu. Sebenarnya kemuncak kepada takut itu sebenarnya ialah takut kepada Allah. Itu kemuncak dia. Kalau kita berfikirlah, kalau kita ada ilmu, kalau kita berfikir, maknanya bila kita fikir dalam-dalam ni, takut kepada binatang berbisa, takut kepada kehilangan yang kita sayang, takut kepada ancaman-ancaman musuh, takut pada perkara yang kita tak tahu. Banyak jenis takut ni kan. Jadi kalau kita fikir banyak ketakutan tu, kita akan melihat bahawa secara rasionalnya, secara logiknya, dan juga secara hakikinya, fitrah salimah tadi, fitrah yang betul, kita akan lihat bahawa kemuncak takut mesti pada Allah. Kemuncak takut kepada Allah. Kenapa? Kerana dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Yang lain hamba. Dan kita juga hamba. Jadi kemuncak takut tu fitrah mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta. Dan di sinilah digambarkan sebagai seorang hamba itu akan takut kepada Tuhannya. Ataupun kepada, kalau kita manusia ni, tuannya. Hamba takut pada tuannya. Jadi sebab tu, di sini kita nak menguruskan takut ni, ada banyak takut. Tapi kita tengok takut yang paling besar. Yang paling besar sekali. Dan sebab itulah, di dalam perkataan takut itu sendiri, dia ada mempunyai satu lagi disebut khasyah. Dan khasyah. So khasyah ni pula ialah bermakna ketakutan juga. Tapi takut yang ada didasarkan oleh ilmu. Takut yang ada ilmu. Takut yang ada ilmu. Takut yang ada kesedaran. Takut yang berdasarkan kepada pengalaman contohnya. Lepas tu Allah gambarkan dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kan, sesungguhnya yang takut, yang yakhsyah ni, yang takut kepada Allah itu ialah min ibadihil ulama, daripada hamba-hamba aku yang dia kata yang ada ilmu. Jadi sebab itulah takut di sini adalah merupakan takut yang mesti didasarkan oleh ilmu, mesti didasarkan oleh iman. Jadi barulah takut tu boleh kita kata membina menjadi kekuatan. Kalau takut kita main lepas saja takut macam budak-budak lah kan. Takut tu maka kita akan rosak. Sebab tu dalam Islam dia ada satu subjek disebut, ataupun satu topik lah disebut sebagai tarbiyah atifiyah, iaitu kita mendidik emosi, mendidik perasaan kita. So mendidik emosi, jadi takut tu perlu dididik. Takut tu perlu dibentuk, diasaskan oleh ilmu dan diasaskan oleh keyakinan, kesedaran yang benar. Kalau tidak dia akan jadi rosak. Akhirnya bila datang Dajjal, bila datang tentera Dajjal yang akan mengancam, ataupun bila datang ujian-ujian dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk bencana alam, dalam bentuk apa saja yang menggetar, yang menggegar hati kita tadi, kita akan tewas. Kenapa? Kerana kita tidak boleh nak kontrol dia, tidak boleh asaskan ketakutan tadi dengan asas yang betul, iaitu asas kepada ilmu dan asas kepada iman, kesedaran, yang mana dia akan melihat kemuncaknya ialah takut kepada Allah. Contoh takut pada Allah ni, kita lihat kita ni manusia. Apa yang ada pada kita ni semua dia bagi. Tak ada satu pun melainkan semua yang Allah beri. Rezeki kita, umur kita, nyawa kita ni, kesihatan kita, kekayaan kita, saudara kita, anak-anak isteri kita, keluarga kita, semua itu diberi oleh Allah. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, yang maha mencipta, menjadikan tadi, kan, mengambil sesuatu yang ada pada kita ni, atau membinasakan kita, kalau dia nak binasakan sudah tentulah kita akan hancur. Gitu. Jadi maknanya takut tu mesti diasaskan kepada ilmu dan keyakinan, barulah insya-Allah dia akan jadi satu kekuatan, bukan satu kelemahan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita dah tahu bahawa secara fitrah
semua orang memang ada perasaan takut lah. Cuma takut tu kita nak salurkan pada tempat yang betul lah, kan? Okey Ustaz, seterusnya nak tanya, takut dan takwa itu sama ataupun berbeza? Boleh tak Ustaz kupas berkenaan? Ya, baik. Alhamdulillah. Takut macam kita sebut tadi tu satu yang dalam hati kita, getaran, gegaran. Kita kata goncangan, takut kan. Risau, gelisah, rasa tak senang duduk kan, gitu kan. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang kita tak suka, sesuatu yang menyebabkan kita rasa kehilangan dan sebagainya. Jadi itu takut. Takwa pula dia sesuatu yang sebenarnya diasaskan oleh ilmu dan iman tadi. Jadi takwa ni dari sudutnya adalah satu perasaan yang ada dalam diri kita ni yang lahir setelah takut tadi itu diproses, ditarbiyah. Di situ ada ilmu, sama ada ilmu tauhid ke, ilmu logik ke, ilmu dan juga pengalaman ke kan, dan iman, yakin. Jadi apabila ada ilmu dan iman, maka di situ akan lahir takwa yang juga merupakan takut. Tetapi takut dalam kategori takwa ni dia tak sama dengan takut orang yang tak ada ilmu dan iman tadi. Orang yang tak ada ilmu dan iman, takut dia itu, dia takut kan, kosong macam itu je. Kosong, tak ada asas. Kadang-kadang macam budak-budak kan, dulu kecil-kecil kan, tak ada takut. Tapi bila kita dah mula terdedah dengan cerita tu, dia mula takut. Dulu kalau suruh pergi ke bilik, pengalaman anak saya sendiri lah, pergi ke bilik, ambil gambaran, gelap-gelap pun dia pergi ambil. Tak apa, tak ada masalah. Tapi bila dah tengok cerita Dracula lah, Pontianak lah, cerita apa-apa, kan, nak pergi dalam bilik takut, tak berani dah. Kenapa? Dah ada dah mental satu yang diasaskan tadi tu. Jadi kalau dia tengok lansir bergerak-gerak, dia tanya, tu ada siapa tu? Ada siapa kat belakang? Padahal angin yang tiup kan begitu. Jadi takut yang tidak ada asas, tidak ada ilmu. Bagi macam budak-budak lah hati tu kan. Jadi takwa ni pula ialah sesuatu yang ada asas, ilmunya ada dan juga adanya iman. Dan hasil daripada ilmu dan iman tadi, maka takwa itu akan membawa kepada seseorang itu menjaga diri dia, memelihara diri dia daripada kerosakan, daripada kesesatan. Macam itu. Jadi apabila dia ada takwa tu, maknanya dia akan dapat menjadikan diri dia itu seorang yang terpelihara daripada kerosakan ketakutan tadi. Jadi sebab tu kita lihat di sini bila takut yang zahir contohnya, takwa yang zahir, maka dia bimbang tercebur dalam maksiat. Dia bimbang tercebur dalam perkara yang dimurkai oleh Allah kan. Takwa dalam batin pula, dia akan melihat kita nak kena jaga ikhlas kita. Kita nak kena jaga kita punya perasaan tawaduk kita. Itu takut dalam yang batin. Dan sebab tu di sini kita lihat secara ringkasnya, kita lihat bagaimana boleh disimpulkan bahawa takwa tu adalah sesuatu yang boleh menyebabkan seseorang itu berubudiah pada Allah, menjadi hamba Allah. Ataupun seseorang itu boleh kita kata melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berjuang tu takwa. Kalau takut aja, itu yang timbul bila sebut Dajjal nak datang, semua pakat nak masuk dalam hutan. Ya, duduk dalam hutan, duduk dalam gua. Dia faham Ashabul Kahfi tu duduk dalam gua. Padahal Ashabul Kahfi tu bukan cerita orang masuk gua. Itu cerita orang yang nak jaga keimanan daripada akidah daripada sesat. Bukan cerita orang masuk gua. Orang masuk gua tu yang tersurat. Tapi hakikat tersirat dan tersurat tu ialah untuk nak selamatkan iman. Jadi takwa itulah yang akan membentuk supaya ketakutan, perasaan takut tadi itu kan menjadikan seorang itu memelihara diri dia daripada kelemahan, kesesatan, kerosakan kan. Jadi kalau takut saja, dia akan lari lintang bukan. Bagi contoh contoh. Pernah sekali tu saya pergi khidmat di Aceh, bukan di Aceh, di Padang gempa bumi di Padang. Gempa bumi di Padang Indonesia, gempa bumi. Jadi ketika kita buat perkhidmatan di sana tu, ni bukan di Padang ni. Yang ini peristiwa ni berlaku di Pulau Jawa. Apa nama tempat tu? Dekat Solo, kawasan ada gunung berapi, gunung tu nak meletup, jadi dia ada gempa bumi.
Kan? Jadi bila berlaku satu ketika tu kita sedang berkhidmat dengan satu rumah tu untuk nak bagi ubat sebagainya, tiba-tiba berlaku gempa bumi pada masa tu. Maka kita tengok orang yang takut ni, yang tak ada asas, tak ada apa ni, hilang pertimbangan tadi, hilang pertimbangan, tak ada dasar iman apa, berlari sampai langgar tiang. Dia berlari nak keluar daripada bangunan ni sampai berlaga sama sendiri, bom kuat, pensan. Dan kemudian ada yang berlaga tiang, pensan. Kita pun suspend juga. Pasal kita tak pernah kena gempa bumi, kat Malaysia tak ada. Jadi bila tu kita pegang kan. Tapi kita ada pengetahuan sikit. Kita duduk bawah meja ke apa supaya tak, kalau runtuh tak kena kita kan. Jadi adalah juga. Tapi yang orang kampung ni berlari sana berlari sini tiba-tiba. Berlanggar sana berlanggar sini, takut yang tidak ada asas tadi, dia akan menyebabkan bahaya yang lebih besar. Tanpa kita sedar. Kita ingat kita buat tu dah okey dah. Rupanya lagi bahaya. Lagi bahaya. Macam orang kata nak lari daripada tentera Dajjal, kita kena join Dajjal lah, dia kata. Kita kena mengaku jadi geng Dajjal. Kita kena sama dengan dia. Kata nanti kita selamat. Kena geng dengan dia lah. Itu yang hari ni berlaku dalam politik. Kan, sekejap masuk PKR, sekejap masuk UMNO, sekejap masuk PN, sekejap masuk PAS, sekejap macam-macam. Kenapa bila dapat harta menang, pakat masuk sana. Nanti dapat kotak tak dapat tender kan, contohnya. Jadi takut bimbang tadi tu, tak dapat kebaikan tadi, dia pun lompat-lompat, tidak ada asas, tidak ada dasar. Ini akan diingat bagus, rupanya berbahaya. Lagi bahaya. Takut yang tidak diikat oleh iman, oleh ilmu yang benar tadi, maka dia tidak ada takwa. Bila tak ada takwa, dia akan rosak. Itulah insya-Allah sikit sebanyak wallahu alam. Alhamdulillah Ustaz. So orang takut Ustaz kan. Macam-macam takut lah, takut virus lah, takut apa lah sekarang ni kan. Betul. So jadi Ustaz, apakah ketakutan yang patut ada pada seorang mukmin ni Ustaz? Ya. Itu yang penting. Ketakutan yang patut ada pada mukmin ni, pada kita sama-sama lah, kita ingat memperingati kan. Ialah kita fokus kepada ketakutan yang hakiki. Ketakutan yang sebenar. Apakah perkara yang sepatutnya kita takut macam itu? Apakah perkara yang sepatutnya kita bimbang, kita risau? Bukan perkara yang depan mata kita yang kita tak tahu kita risau. Yang kita nampak macam nak mengalahkan kita, ancam kita risau. Jadi nombor satu, orang beriman dia mestilah membina satu perasaan dalam hati dia, iaitu dia nak kena, kita sekarang ni kita kena fikir secara logik dan juga secara imaniyah, secara keyakinan kita. Sebenarnya kemuncak takut kepada seorang beriman tu apa dia kan. Jadi kemuncak takut kepada seorang beriman tu ialah dia takut Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan kita tu, Tuhan yang memberi rezeki pada kita tu, Tuhan yang memang berkuasa ke atas segala sesuatu, dialah Tuhan punya kepada semua ni. Tuhan yang mencipta tu, dia murka dengan kita. Dia meninggalkan kita. Dia menghancurkan kita. Dia membinasakan kita. Dia melakukan sesuatu yang kita tak suka. Maknanya benci. Mungkin kehilangan sesuatu yang kita baik, yang kita nak, yang kita suka tadi. Jadi al-khauf, ketakutan yang patut ada pada seorang beriman ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan takut yang menjadikan dia jauh kepada Allah. Tetapi dia berfikir bahawa takut kepada Tuhan, kepada Allah dari Tuhan, kerana Tuhan itulah yang berkuasa. Dialah yang mencipta manusia. Dialah pemilik alam. Alam semesta ni semua dia punya. Dialah yang memberikan rezeki. Kita nak menyawa ni pun dia yang bagi oksigen. Kita nak makan, dia yang bagi makanan. Dia yang memberikan kesihatan pada kita, umur kepada kita. Dia yang menciptakan syurga, neraka. Dia yang menciptakan segala yang ada di depan dan di belakang, di kiri dan kanan, atas dan bawah kita. Jadi bila kita melihat kepada kekuasaan Allah tadi, so ketakutan seorang hamba tu ialah apabila Allah murka pada kita. Bila Allah tinggalkan kita. Ya, sebab itulah jika tidak ada rasa takut yang paling agung ni, yang paling tinggi ni, yang paling mulia ini, maka kita akan
menjadi manusia yang tidak ada hala tuju. Tidak ada. Dia orang beriman, dia mesti yakin Allah lah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, maha berrezeki, maha sempurna tadi. Maka dia akan tunduk kepada Allah. Jadi apabila dia merasai takut yang demikian, perasaan kita rasa takut yang demikian, maka timbullah manusia itu akan merendahkan diri kepada Allah. Kemudian dia akan yakin pada Allah dan dia akan buat apa sahaja, kepada hidup dia itu untuk dia berubudiah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi satu contoh lah. Kalau kita kata hari ni ramai manusia takut kat apa? Bos. Takut kat bos. Kenapa? Kalau bos tak suka nanti kena buang kerja. Ataupun kalau bos tak suka kena potong gaji. Ataupun kalau syarikat takut pada klien. Takut pada customer ataupun sebagainya. Jadi kalau kita tengok kan, sebenarnya yang memegang semua itu ialah Allah tadi, maka sudah tentulah patut kita merasakan ketakutan tadi kepada Allah sahaja. Raja yang paling hebat di atas muka bumi ni pun mati. Kan? Contohnya kita tengok di Mesir ada piramid. Ada piramid Firaun. Jadi tinggal piramid je, orang yang buat piramid dia tak ada lah. Maknanya kita ni raja pun hancur, apa lagi kita kan. Kalau dekat Malaysia pula kita tengok istana. Istana besar yang dibina oleh raja-raja. Istana ada lagi tapi orang yang bina dah mati dah. Anak dia sekarang waris. Anak cucu dia, cucu cicit dia yang waris. Tak ada lah dia tak ada. Jadi kaya macam mana, hebat macam mana, akhirnya mereka akan habis. Dan sebab itulah al-khauf, ketakutan bagi seorang mukmin mestilah berasaskan kepada al-iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jadi iman ni kita kena bincang dalam sikit lah. Kepada ilmu. Ilmu maknanya suatu yang berdasarkan kepada rasional, berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada pengalaman kita, ilmu yang ada, semua ilmu. Dan apa kesan daripada takut orang beriman tadi? Ini kesan dia. Kesan dia, maka akan timbul satu perasaan disebut al-haibah wal-uns. Al-haibah wal-uns. Jadi maknanya takut orang beriman ni, bila diletakkan kemuncak takut tu sebagai nombor satu, takut lain tu nombor 100, nombor 1000 kan. Takut pada Allah nombor satu tadi. Maka akan sampai perasaan, sampai dalam hati kita akan rasa ada satu perasaan, apa dia? Al-haibah wal-uns. Iaitu perasaan rasa hebat Allah. Segan dengan Allah. Takut ni bukan takut saja, segan dengan Allah, malu pada Allah, akan rasa agungnya Allah. Itu al-haibah. Akan timbul perasaan hebatnya Allah. Macam itu. Kemudian akan timbul perasaan al-uns. Al-uns apa? Mesra. Kita pun nak mendekati Allah. Kita pun nak berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat tadi. Jadi tak kisah dah. Firaun datanglah. WHO datanglah. WEC, WEF datanglah. Semua jenis W datang. Tapi al-uns, ketakutan tadi yang berdasarkan iman tadi, dia akan rasa nak berjinak-jinak, nak bermesra, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hebatnya Allah tadi, maka dia nak mendekati Allah. Itu takut yang ada pada orang beriman. Jadi kalau orang yang tak beriman, yang tidak ada ilmu, dia takut, dia jauhkan diri dia. Ataupun takut kepada makhluk, dia jauhkan diri dia. Contohnya takut dengan singa, harimau, kita lari kan. Contohlah jumpa harimau liar kan. Jadi kita lihat sini, orang beriman dia ada ilmu tauhid, jadi dia kenal Allah, dia kenal sifat Allah, dia kenal kehebatan Allah. Kemudian bila dia kenal keadilan Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, pengasihnya, penyayangnya Allah, pengampunnya Allah, maka sampai timbul satu perasaan al-uns, dipanggil dalam bahasa Arab. Maknanya al-uns ni apa? Ialah kita rasa nak bermesra dengan Allah, nak takarub, nak dekat dengan Allah, nak berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berbeza. Jadi kalau orang beriman tu, dia takut juga. Mungkin takut kepada ular. Ular datang masuk rumah dia takut. Tapi itu bukan takut yang sebenar.
itu hanya takut yang dibentuk secara natural, fitrah. Dia bukan takut yang kita sebut tadi, takut yang membina kekuatan ni. Jadi dia tengok ular masuk rumah dia, dia takut tak? Takutlah, ular patuk dia kan. Tapi takut tu takut fitrah. Bukan takut yang sebenar. Takut sebenar ni bila ular tu datang sebab Allah murka kat dia. Itu dia bimbang kat situ contohnya. Jadi akhirnya dia pun angkat tangan pada Allah, ya Allah, ada binatang buas ni, ya Allah. Kalau dia patuk aku sabar, ya Allah. Kalau engkau lah yang Maha Penyayang Pengasih, ya Allah, engkau jauhkanlah dia. Minta ke Allah sebab takut Allah kan. Maka dengan ada ular, dia makin dekat dengan Allah. Dajjal datang, dia makin dekat dengan Allah. Kena penjara, makin dekat dengan Allah. Kena seksa, makin dekat dengan Allah. Sakit, makin dekat dengan Allah. Jadi tak takut. Jadi ketakutan kepada kehilangan, ketakutan kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapat sesuatu yang dia tak suka tu, menjadikan al-uns, menjadikan dia semakin berjinak, semakin mesra, takarub dengan Allah. Itu orang yang faham bagaimana takut yang sebenar tadi. Takut yang puncak tadi, yang kemuncak tadi. Inilah satu yang mesti kita proses. Anak-anak kita pun jangan cakap takut hantu je. Kalau maghrib masuk rumah takut hantu, nanti hantu datang. Contohnya jin apa, jangan. Sebut juga ada malaikat kat luar tu, bukan hantu je, malaikat pun ada. Malaikat pun ada. Jadi macam berlaku kepada setengah-setengah kita kata orang kampung kan, orang bandar sama juga. Anak-anak dia takut-takutkan dengan dia takut tetapi dia tidak kenalkan dengan Allah tadi, iman tadi, akhirnya takut macam itu. Kita pun jadi pakat takut je, macam orang Malaysia lah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Takut dengan bos, takut dengan orang ni. Padahal takut tu hanyalah sebagai sesuatu yang kita kata relatif tadi tu, tak ada apa-apa pun kan. Jadi ini perkara yang kita kena fahamlah. Bila takut orang beriman, dia proses dengan kita, dia memahami tentang ketakutan yang sebenar, hakiki, yang kita takut Allah tadi, kerana Allah yang maha berkuasa. Kalau Allah marah kat kita, kalau Allah binasakan kita contohnya kan, maka itu akan menjadikan seseorang itu merasakan kehebatan, haibah. Sebab tu takut ni dia datang bersama haibah, al-haibah. Haibah ni maknanya dia datang bersama satu perasaan hebatnya Allah. Maka bila sampai perkataan al-haibah tadi, kehebatan tadi, maka akan sampai kepada al-uns. Ulun sendiri rasa nak mendekati Allah. Jadi orang beriman hati dia tenang. Walaupun ada ancaman, hati dia tenang sebab dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman itulah ketakutan yang ada pada dia. Jadi takut macam mana pun, bencana macam mana pun, perkara yang ada dihadapi tadi, maka dia tetap merasai ketakutan yang paling besar sekali kan. Macam orang dah ambil SPM lah. Orang dah ambil SPM ni, takut tak ambil SPM, ada perasaan takut juga kan. Bimbang sebagainya. Tapi dia dah takut SPM tu lebih hebat daripada takut ambil UPSR. Cuba orang ambil SPM tu, suruh dia pergi ambil UPSR. Takut juga tapi tak ada apa-apa lah UPSR ni. Kacang je kan, macam itu. Begitu juga dengan orang nak kahwin. Ni cerita pasal orang nak kahwin. Orang tak kahwin lagi lah kan, orang bujang. Kita ramai kat arcade ni, bujang-bujang ni. InsyaAllah kita cubalah kan. Jadi takut orang bujang ni bila kita kata, mari kita masuk kepada tahap yang baru daripada seorang kepada berdua kan, ada keluarga kan. Ui takutlah ustaz, macam mana agaknya ada seorang ni sahabiah ataupun kita kata wanita lah, perempuan lah sahabat perempuan kita kan. Ada seorang ni dia berminat nak bertanya khabar, ada dah berpunya ke, dah bertunang ke, atau dah berkahwin ke kan, nak tanya dia bertanya kan. Sebenarnya saya ni tak ada tunang pun tak ada, kahwin pun tak ada, saya ada kawan je kata. Kemudian dia kata tapi saya takutlah ustaz nak kahwin, dia kata. Takut nak kahwin. Takut apa? Takut jelah saya ni serba kekurangan, saya lemah, saya tak ada apa-apa, saya rasa saya masak pun tak pandai, apa pun tak pandai. Dia kata, malulah ustaz, saya tak nak kahwin lah. Sekarang umur dah dekat 40 dah. Dekat 40 dah perempuan kan, tak kahwin lagi. Jadi kita nak bagi dia peluang supaya kita nak tolong lah, bantu kan. Jadi dia kata takut kahwin. Jangan sampai takut kahwin lebih daripada takut pada Allah. Allah suruh kita berkahwin. Melalui Rasulullah SAW. Berkahwinlah kan, itu sunnah aku kata Nabi kan. Allah pun perintah supaya kita ni berpasang-pasangan. Tiba-tiba kita takutlah, kenapa?
Saya tak boleh lah Ustaz. Saya ni tak tahulah. Dengan laki-laki ni saya gementar. Takut. Memang betul. Orang yang soleh-soleh ni, orang baik-baik ni, dia takut dengan lawan jantina dia. Kan, laki takut perempuan takut lagi. Saya pun masa nak kahwin dia takut juga. Semua itu fitrah, takut tak biasa. Macam mana besok kalau kahwin aku tak boleh nak laksanakan tanggungjawab, macam-macam lah. Tapi maknanya takut kepada sesuatu tu tidak dapat mengalahkan takut kepada Allah, sebab berkahwin ni pun ibadah. Allah suruh kita ibadah, kahwin ibadah. Kahwin pun ibadah. So kita tak apalah, aku ya Allah, aku serahkan diri aku supaya aku dapat ibadah lebih baik lagi dengan adanya suami atau adanya isteri. Jadi ini perkara yang berlaku lah kadang-kadang kan. Takut nak berhijrah, takut nak tukar kerja. Dulu kerja jadi bos, sekarang ni nak kerja jadi kuli pula dekat arcade. Jadi orang bersih-bersih kat contoh kan. Takut nak tukar. Hijrah. Takut. Tapi di sana ada satu ketakutan yang lebih besar lagi, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah kita berjuang, Allah perintah kita berkorban. Allah perintah kita supaya melakukan sesuatu yang mungkin jiwa kita tak rasa best. Jiwa kita tak nak. Tapi oleh kerana takut pada Allah tadi, melebihi daripada takut kehilangan dunia, takut kehilangan sesuatu yang kita suka, ataupun takut ancaman-ancaman Dajjal contohnya. Di sinilah kita lihat orang beriman, dia akan menjadikan takut tadi itu sebagai jalan untuk dia dekat dengan Allah. Sebab takut kepada murka Allah. Murka Allah tu lebih besar daripada takut-takut yang lain. Ini kita tengok baliklah orang beriman. Barulah insya-Allah sekali kita buat tu dia jadi best lah kan. Jadi masuk penjara, saya heran orang baik-baik masuk penjara. Nabi SAW kena susah, banyak susah kan. Jadi menakutkan tak? Menakutkan. Tapi takut yang lain tu takut fitrah. Tapi takut pada Allah itu ialah takut yang boleh membina kekuatan kita insya-Allah. Takut bini macam mana Ustaz? Ni soalan penonton. Takut bini kan? Sama juga kan. Takut bini dengan takut Allah. Selalunya orang takut bini ni nak kahwin je. Betul tak? Macam mana Cik Eli kita? Dia takut bini saya nak kahwin tu. Kalau orang biasa-biasa takut nak kahwin contohnya, perkahwinan. Takut nak berpoligami contoh, takut nak berpoligami. Saya sebab ada soalan takut bini ni. Kan? Jadi cakap memang berdegar-degar kan. Bergegar-gegar lah cakap tu. Oh, ni poligami ni kan contoh, tapi bila nak buat kan kecut kan. Jadi nak sebut kat sini kan, apabila ada keperluan dan apabila ada kemampuan. Keperluan maknanya ada masalah yang nak kena selesaikan. Tak ada lain melainkan poligami contohnya. Ataupun ada dan dia ada kemampuan untuk nak melakukan tersebut, tidak boleh merosakkan dan sebagainya. Maka Allah perintah buat. Sebab Nabi pun buat, dan Nabi pun berpoligami bukan sebab nafsu. Nabi berpoligami sebab untuk nak membina kekuatan dakwah, tarbiyah dan jihad. Bukan sebab nafsu. Jadi takut kepada bini pun sama juga. Takut kepada suami pun sama juga. Suami garang sangat. Ada karate do, ada taekwondo, ada silat semua ada. Kan? Bukan hitam lagi, black belt lagi. Banyak belt ada kan. Isteri pula lemah, tak ada apa. Suami takut pada suami pun sama. Hanya sebagai fitrah, tetapi takut kepada Allah. Jadi iman inilah yang perlu kita proses tadi. Macam mana tanda kita mula proses iman kita tadi? Bila timbul satu perasaan al-haibah. Haibah ni rasa kehebatan Allah. Kita rasa Allah ni lah yang hebat, Allah ni yang kuat, Allah yang kita patut segan. Yang patut kita segan, yang patut kita malu tadi. Dan kemudian al-uns, rasa nak dekat Allah. Rasa nak bermesra, nak takarub dengan Allah, nak berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang akan menyebabkan orang beriman tu dia beribadah, dia buat macam-macam. Ni takut orang beriman ni macam itu kan. Jadi sebab tu dia kuat. Lawan dengan tentera, 1000 orang tentera. Kan masa Nabi perang Badar kan. 1000 orang tentera Islam 313 orang. Nabi angkat tangan doa sampai selendangnya jatuh. Sebab apa? Nabi bimbang. Kalah tentera Badar ni, Nabi bimbang. Takut juga tu. Kan, bimbang, takut. Tapi takut itu fitrah. Takut tu fitrah. Maknanya Nabi angkat tangan minta kepada Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar sampai nampak ketiak Nabi. Daripada bawah nampak ketiak Nabi, kemudian jatuh, selendang jatuh. Maknanya sungguh-sungguh Nabi minta, ya Allah,
sekiranya kau kalahkan tentera ini, kan, kumpulan yang kecil ini, maka tak ada orang dah, ya Allah, akan sembah engkau atas muka bumi ini. Habis semua. Nabi bimbang kan, takut juga. Tapi takut tu takut fitrah. Tapi takut itu mendekatkan lagi, takarubkan lagi antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi makin dekat dengan Allah, makin menyerahnya makin tinggi, pergantungannya makin tinggi, harapannya makin tinggi. Kenapa? Kerana takut yang sebenar itu dia takut pada Allah, bukan takut pada musuh, bukan takut mati, bukan takut sakit, tapi takut yang hakiki tadi menguasai. Takut yang dengan musuh tadi itu fitrah, memang kita takut. Memang kita rasa takut, memang kita rasa bimbang. Anak hilang, bimbang. Tapi anak hilang kita bimbang tadi, ada takut yang lebih besar lagi, iaitu Allah. Maka dengan sebab takut-takut yang fitrah tadi, menyebabkan kita boleh makin dekat dengan Allah. Itulah takut orang yang beriman. Kalau kita faham macam ini, insya-Allah, datang siapa pun ujian macam mana kita ingat, boleh tengok balik, maka kita semakin dekat dengan Allah. Maka dia jadi kekuatan, dia bukan jadi kelemahan. Dia bukan jadi satu yang menyebabkan kita kalah, menjadikan satu yang menyebabkan jadi asbab kita menang. InsyaAllah, itulah mudah-mudahan kita faham dan takut orang yang beriman. Wallahu a'lam. Panjang cerita je. Jadi takut ni satu benda yang kita kena ada ilmu juga Ustaz. Jadi saya pun baru faham lah pada malam ni, kalau kita takut dengan makhluk, automatik kita akan cuba menjauhkan dengan sesuatu yang kita takut lah. Tapi bila kita takut dengan Allah, automatik sebenarnya kita perlu dekat dengan Allah. Kita perlu bermanja-manja dengan Allah. Macam itulah. Itu sudah sikit. Sekarang ni Ustaz, orang kita ni terlalu banyak takut. Apatah lagi media sendiri mengidangkan banyak kisah-kisah yang menakutkan lah, berbanding yang menggembirakan. Contohnya macam COVID-19 masa pandemik tu kan, semua orang takut. Orang takut tu, orang takut ni kan. Sampai orang tak kenal yang mana yang patut mereka takut lah. Jadi takut-takut yang sebegini ni perlu tak kita layan Ustaz? Takut daripada media ke? Ya, maksudnya yang dimomokkan oleh media-media kan. Ya. Inilah masalah kita ni kan. Masalah kita ni, kita berada dalam arus. Arusnya apa? Arus alwahan. Arus alwahan, arus alwahnu kan. Apa dia? Hubbud dunia. Cintakan dunia. Maknanya takutnya apa? Takut hilang dunia. Wa karihatul maut, kan? Benci kematian. Takutnya apa? Takut mati. Jadi kalau kita tengok dalam cerita-cerita dalam apa, memang banyak benda-benda yang dimomok-momokkan, di brainwash kita ni untuk menakut-nakutkan kita kepada sesuatu yang tidak sepatutnya. Contohnya takut pada hantu, takut pada penyakit, takut pada sesuatu yang merosakkan kita, sehingga kan kita sanggup melakukan perkara yang melampaui batas syarak, tak ikut syarak dah. Jadi sebab itu kita lihat di sini ada salah satu benda yang berlakulah kepada kita hari ini, bahawa kita kena patah balik tadi, pada takut yang sebenar mestilah berasaskan kepada ilmu dan iman. Mesti kita tu. Inilah menjadi anchor. Anchor ni apa? Saur. Ini yang menjadi tumang yang mengikat kita. Tali yang mengikat kita daripada arus yang ada dalam media. Arus dalam media memang mengajak kita takut kepada kehilangan dunia. Takut kepada mati. Takut kepada penyakit contohnya. Lebih lagi daripada takut kepada yang sepatutnya, yang hakiki. Takut yang paling agung, iaitu takut kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ikat diri kita ini dengan al-iman wal-ilm, ataupun al-ilm wal-iman, iaitu dengan ilmu dan iman. Itu apa dia ilmu tadi? Ilmu yang mentauhidkan Allah semula. Jadi sehingga lahir semula apa yang digambar sebagai al-haibah wal-uns, iaitu kita rasa kehebatan Allah. Tengok contoh kita ada seorang menteri kata apa? Ada seorang menteri kata, macam mana kita nak lawan dengan negara China? Negara China ni kapal dia besar, kita kapal kecil. Jadi dia tengok kapal besar, dia tengok kita kapal kecil, kita tak kuat. Dia tak nampak kuasa Allah. Sebab itu terputus. Itu takut arus.
Kalau zaman Nabi SAW, 313 orang dengan keadaan hanya ada 8 bilah pedang, hanya ada beberapa ekor kuda, nak lawan dengan 1000 orang yang komplit dengan senjata, komando, latihan, taekwondo, karate do, silat do, semua sekali ada kat dia. Cukup dengan senjata. Nabi berdepan dengan tu, tapi tak ada sikit pun mereka merasa gentar dan takut. Cuma dia bimbang, kalau Allah tidak menangkan mereka, maka Islam tak tersebar. Itu je kebimbangan dia. Yang sebut kat sini, kita mesti menjadikan diri kita ini sentiasa diikat dengan iman dan ilmu yang benar. Barulah kita boleh berhadapan dengan movie ke, media ke, fitnah ke, mesti kita ikat dengan tu. Sebab apa? Kalau tidak, kita akan hanyut. Media ni macam arus. Sebab tu kisah As-Sauban ni, arus ni, salah satu arus ni media. Kita boleh tahu, bagaimana kita tahu, orang media tahulah, faham lah kan, macam mana media tu boleh mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi hati manusia yang tengok cerita tu. Kalau selagi tak habis, lagi tu tak nak berhenti kan. Jadi kita lihat sini, itu adalah arus. Dan arus tu mesti diikat dengan al-iman dan dengan ilmu yang benar. Sehinggalah melahirkan disebut al-haibah wal-uns tadi, sehingga dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haibah ni kita kena faham sungguh-sungguh perasaan kita ni. Hati kita kena kenal. Baru hati kita boleh beramal dengan amal yang betul. Amal yang betul ni bila hati kita kenal hati kita, contohnya perasaan haibah. Haibah ni hebat lah bahasa kita ni, bahasa Melayu kita ni hebat. Maknanya ada unsur gerun, ada unsur takut, segan, ada unsur malu. Itu haibat. Haibah, malu. Kita nak buat jahat pun malu, Allah tengok kita. Ya Allah, aku ada mata, aku gunakan mata yang kau bagi nak buat perkara yang berlawanan dengan kehendak Allah tadi. Sebab itulah kita kena serahkan diri kita ni kepada, kita ikat diri kita ni kepada ilmu dan iman tadi. Dan insya-Allah selepas itu maka barulah kita akan jadi kita punya fitrah kita, hati kita tu akan jadi sebagai fitrah yang salimah. Salimah ni yang sejahtera, yang tidak diganggu kan, yang tidak rosak. Kalau tidak rosak. Contoh anak-anak kita ni, kita bagi video, kita bagi game, kita bagi macam-macam pada mereka nak dengan media ni supaya dia buat kerja, kita tak kacau kita. Kita pada masanya wajib bagi kepada dia al-iman, pengetahuan tentang akidah, iman, mentauhidkan Allah, pengetahuan tentang kan perosak-perosak, kita kena bagi. Kalau tidak, dia akan duduk dalam arus. Bila duduk dalam arus, dia akan takut kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Akhirnya besok kita yang susah, datang Dajjal, dia yang bawa kita kepada Dajjal. Dia yang bawa kita kepada tentera Dajjal. Kenapa? Sebab ketakutan yang luar biasa kepada makhluk. Bukan ketakutan yang sepatutnya, pada ketakutan yang hakiki, yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi media ni memang salah satu arus lah. Arus. Sebab tu fitnah zaman ni, media ni salah satu daripada senjata yang digunakan untuk nak merosakkan akidah. Takut menyebabkan orang takut kepada makhluk, takut kepada sesuatu yang apa dikata lain daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Tapi kan Ustaz, dalam banyak takut ni, ada dua takut yang cukup suka digembar-gemburkan dalam masyarakat kita ni. Salah satunya yang Ustaz dah bagi tahu tadi, takut kepada kehilangan. Dan lagi satu, takut apa orang kata Ustaz. Sikit-sikit kan kita nak berubah jadi baik, takut orang kata, macam kata. So bagaimana kita nak kendalikan dua ketakutan umum ni Ustaz? Baik, kita tengok apa ada pada sunnah. Pada sunnah. Jadi pada sunnah ni, dalam taifah Rasulullah SAW, dalam kelompok sahabat-sahabat dulu, Nabi SAW, dia tak ajak sahabat-sahabat tengok apa kat luar. Maknanya, masa musim bola sepak, semua pakai jersey bola sepak, Harimau Melaya. Masa musim hoki, semua pakai jersey Tiger Speed. Masa musim badminton, kita pun pakat-pakat semua nak jadi Miss Bon Sidik kalau dululah. Ataupun sekali cowek ke apa kan. Semua macam tu kan.
Jadi kita lihat kita ni diajar ikut arus. Kita tak perasan tau. Kita diajar ikut arus. Tapi sahabat dulu tidak diajar ikut arus. Rasulullah SAW tak bagi pun ikut arus. Contoh. Yang paling ketara kali contoh. Dalam satu hadis yang sahih. Satu ketika sahabat-sahabat tengah kumpul dengan Rasulullah SAW. Tengah kumpul. Tiba-tiba datang Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Muka tersenyum berseri-seri. Masa tu. Dia bilang, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Dekat tangan aku ni ada satu lembaran suhuf Nabi Musa. Ada lembaran suhuf Nabi Musa, Ya Rasulullah. Ini orang Israel, orang Yahudi ni, Alkitab. Bolehkah engkau bacakan kepada kami dan kamu ceritakan apa yang ada? Jadi Sayyidina Umar ni dia jenis orang yang dia berfikir, jenis orang yang nak belajar kan. Dan dapat ilmu yang baru. Apa berlaku? Nabi kata apa? Ya Umar, sekiranya Musa berada di zaman ini, maka dia tidak akan tengok yang lain, buat yang lain, ikut yang lain, melainkan dia akan dengar Quran dan hadis aku, akan ikut aku. Nabi marah. Tak boleh kita tengok luar. Ikut arus tak boleh. Siapa yang paling dekat dengan orang yang beriman? Ahli kitab. Jadi Omar kata, tentu ada sesuatu yang best dekat ahli kitab ni. Sebab tu dia masih ada lagi. Maka dia panggil Suhuf Nabi Musa AS. Jadi sebab tu kita lihat di sini. Bagaimana sahabat-sahabat dulu dididik, duduk dalam Taifah Mansurah, fokus kepada perkara-perkara yang sepatutnya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Maidah ayat 54. Ayat ni panjang, saya ambil yang bawah dia. Apa yang Allah gambarkan? Siapa mereka? Sahabat-sahabat itu, mereka fokus pada apa? Yang pertama, yujahidu nafi sabilillah. Yujahidu nafi sabilillah. Yang pertama sekali dalam ayat ini, mereka fokus kepada perjuangan fi sabilillah. Dia bekerja ke, dia belajar ke, dia berniaga ke, dia jadi bos ke, dia profesor ke, dia orang kampung tak ada knowledge yang tinggi ke, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Fokus dia membina kekuatan Islam. Kalau kita hari ini sebut istilahnya tajdid, bangkit. Fokus pada kebangkitan. Ini yang telah ditunjuk oleh generasi sahabat dahulu. Mereka fokus. Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka fokus kepada perjuangan jihad fi sabilillah. Itu yang kata kalau dia semayang pun nak bina kekuatan supaya boleh berjihad. Kalau dia berpuasa pun membina kekuatan supaya dia boleh berjihad. Kalau dia melakukan bisnes pun untuk perjuangan. Bercucuk tanam untuk perjuangan. Macam kita hari ini, adakah itu berlaku pada kita? Kita berniaga, kita bertani, berternak, kita melakukan aktiviti, adakah untuk perjuangan? Ataupun kita melakukan tu supaya kita kaya, supaya kita ada harta, supaya kita dapat pangkat, supaya kita dapat keselesaan di dunia ni, supaya kita ada sesuatu yang kita boleh bangga-banggakan di dunia ini, supaya kita jadi orang yang disebut sebagai popular, kuat. Jadi kita lihat sahabat-sahabat dalam Taifah, dalam kelompok jamaah yang sedikit ketika di Mekah, malahan di Madinah sekalipun, mereka fokus kepada kerja-kerja yang telah dituju oleh Nabi. Bila sahabat bawa suhuf Nabi Musa, Nabi kata apa? Jangan tengok suhuf tu, tengok Quran, tengok hadis. Fokus kat kita, jangan fokus kat lain. Sebab memang kita dibawa arus. Bola sepak, semua pakat-pakat semua. Nyanyi Harimau Melaya, kan? Sampai anak-anak semua cita-cita nak jadi pemain bola sepak. Kan? Kalau tiba time musim apa, ikut arus, apa saja arus. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah gambarkan wala yakhafuna laumata laim. Yang kedua, dia tak kisah, dia tak takut kepada celaan kata-kata orang kat dia. Orang cakap dia ajaran sesat, orang cakap dia pengganas, orang cakap dia ekstremis, orang cakap dia fundamentalis. Orang cakap dia orang pecah belah keluarga, orang cakap dia orang gila, orang yang tukang sihir, macam-macam. Celaan demi celaan, boikot demi boikot, fitnah demi fitnah, maknanya gangguan daripada sekitar ni. Jadi sahabat-sahabat dulu tak tengok hantu pun, tak jawab satu pun. Mereka tidak fokus kepada apa yang mereka fokus kepada perjuangan.
mereka fokus kepada berjuang dan tidak menghiraukan halangan-halangan, gangguan-gangguan sampai ada di kalangan mereka yang terperangkap dengan tertangkap, yang dianiaya, sampai mereka ada yang dibunuh. Tengok apa Allah sebut, zalika fadlullah, yang demikian itulah merupakan kurniaan daripada Allah. Jadi kita boleh fokus pada perjuangan dan kita boleh tidak terlibat dengan halangan-halangan yang menakut-nakutkan tadi. Maka pada masa itu kitalah mendapat kurnia daripada Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, pada mereka yang Allah nak bagi kekurniaan tadi. Wallahu wasi'un alim. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, memang dia akan ancam kita lah. Dia akan sebut macam-macam. Contohnya dalam ayat yang lain, Suratul Imran ayat 175. Allah gambarkan, innama zalikumus syaitan yuhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ni ayat ni pun Allah ajar kita fokus juga. Apa dia? Innama, sesungguhnya daripada kalangan pembawa berita, fitnah, pengancam, takut, penakut tadi, menakutkan tadi, adalah merupakan syaitan. Zalikumus syaitan, mereka itu yang demikian itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'uh, mereka menakut-nakutkan kamu dengan tentera dia, dengan kawan-kawan dia. Fala yakhafuhum, maka jangan kamu takut dengan mereka. Wa khafuni, kamu takut dengan aku, kata Allah. Wa khafuni, takut dengan aku, dengan Allah, sekiranya kamu ni beriman. Jadi Allah SWT menggambarkan pada kita, memang akan ada zaman kita ni orang yang takut katanya, cecanya, celaannya. Sekarang ni tak ni sangat, tapi besok mungkin sampai peringkat di fitnah, sampai peringkat di boykot, sampai peringkat mungkin dituduh dengan berbagai tuduhan, mungkin sampai peringkat mungkin dipecah-pecahkan kita, mungkin dimasukkan pula dalam apa ni, kita kata penjara mereka atas tuduhan-tuduhan yang melampau dan sebagainya tadi. Tapi Allah kata apa? Allah kata, jangan kamu takut dengan apa yang mereka buat. Fala takhafuhum, jangan kamu takut dengan mereka. Wa khafuni, takut dengan aku. Kenapa Allah perintah takut dengan dia? Kerana sesungguhnya apa pun yang berlaku semua daripada Allah. Mereka kutuk kita, mereka fitnah kita, mereka cakap macam-macam pada orang beriman tadi, buat macam-macam pada orang beriman, semua berlaku pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Jadi Allah kata, jangan takut dengan mereka. Ketakutan itu pun daripada Allah. Allah nak uji iman. Apa Allah kata tadi? Sekiranya kamu beriman, in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, yakin dengan Allah, jangan tengok yang tu. Sebab memang dia akan buat. Jadi sebab tu kita kena fokus kepada kehidupan perjuangan tadi. Supaya kita tidak akan terikut arus yang memang dibawa. Jadi sebab tu ada, mungkin kita nak sebut sini ada 3 perkara saya nak sebagai cadangan kita, untuk kita nak menghadapi benda ni. Yang pertama sekali, masalah takut tu adalah masalah hati. Takut kat sini, bukan takut kat tangan. Tangan bertindak sebab hati takut. Maka tangan pun angkat, tutup muka. Kaki pun lari. Jadi nombor 1, masalah takut adalah masalah hati. Masalah hati. Jadi sebab itulah kesedaran iman, keyakinan iman, proses membersih hati kita, tarbiyah ruhiyah, meningkatkan amalan ihsan. Amalan ihsan dan iman tadi itu, maka perlu kita lakukan. Jadi sebab itulah kita kena betulkan. Nombor 1, hati kita. Sebab takut dia lahir kat situ, daripada situ dia bermula. Yang kedua, kan, kalau datang ancaman apa sebagainya itu, kan, ketakutan atau masalah takut juga bermula, dan yang kedua daripada kefahaman, ilmu, kefahaman. Kefahaman ni maknanya apa? Kan, akal kita ni masih belum bersih lagi. Kita masih tak kenal Allah, kita masih rasa ada makhluk lebih besar, lebih hebat, lebih menakutkan daripada Allah. Akal kita ni al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Jadi sebab itu proses yang kedua, kita kena betulkan kefahaman kita. Kita kena betulkan kefahaman kita supaya akal kita kembali kepada fitrah yang salimah. Apa maksud fitrah salimah? Segala yang kita tengok yang mengancam, yang menakutkan, ataupun yang kita kata tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, semua tu kita nampak fitrah yang ada ke hati kita ni, akal yang bersih tadi,
dia patah balik kepada Allah, kubur kepada Allah balik. Jadi akal kita perlu hidupkan supaya akal itu menjadi bersih. Akal itu kembali semula kepada fitrah yang salimah. Apa maksud fitrah salimah? Kemampuan akal kita, hati kita nak berinteraksi dengan Allah semula. Semula. Jadi ini nombor 2, kita kena betulkan kefahaman kita. Ini tarbiyah, ini solusinya. Yang ketiga, kan, kekuatan kita untuk mengalahkan ketakutan tadi itu, dia lahir bersama al-haq, bersama kebenaran dan orang-orang yang benar. Jadi kalau ada ancaman-ancaman daripada luar sebenarnya tadi, ketakutan-ketakutan tadi, dia akan dikalahkan oleh al-haq, kebenaran. Jadi kebenaran itu ada pada mana? Kebenaran itu ada kepada Al-Quran, sunnah tadi, dan bersama orang yang berpegang dengan kebenaran. Maksudnya yang ketiga ni, proses kita nak bina kekuatan ni, kita kena bina juga proses ukhuwah, proses jamaah, kena bina juga. Ada sahabat-sahabat yang tolong menolong, sokong menyokong antara satu sama lain. Itu proses tu. Proses tu mesti berjalan. Bila proses tu berjalan, maka insya-Allah dia akan membina satu bentuk kekuatan yang sebenar daripada ketakutan yang merupakan serangan-serangan daripada musuh tadi, insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang kita kata bagaimana kita kena fokus kepada perjuangan. Fokus pada macam sekarang ni kan. Jangan fokus kepada yang lain daripada perjuangan. Apa pun kita buat mesti fokus pada perjuangan. Kalau kita masih fokus kepada apa yang kita buat ikut arus, kita bekerja sebagai cikgu, kita fikir ikut arus je. Kita bekerja sebagai doktor, fikir ikut arus saja. Ikut apa yang biasa orang buat, arus. Bukan ikut untuk kebenaran, untuk kebangkitan perjuangan tadi. Kita tidak akan dapat bersama dengan Al-Mahdiyin. Kita akan tertinggal bila Al-Mahdi datang. Kita ni akan bersama arus. Wa iyazbillah min zalik. Sebab tu proses kita hari ni, kita kena bina kekuatan kita tadi. Hatinya, akalnya dan kekuatan jama'i tadi. Kan? Iaitu kekuatan bersama Al-Haq, hidup bersama Al-Haq dengan sahabat-sahabat ni. Jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah sahabat ni. Sebab tu kalau kita ada peluang bertemulah. Kita nak buat gotong royong, boleh datang. Bukan apa pun. Kita ingat, alah, tolong gitu-gitu aja kan. Tapi rupanya di situ ada kekuatan. Di situ ada tidak ada satu pun dalam perbuatan yang kita buat tadi, melainkan ada kekuatan dengan perjuangan. Bila ada perjuangan, dia ada kekuatan. Jadi sebab tu kan, Allah gambar kepada kita, jangan sampai kita takut kepada makhluk tadi tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Jadi solusi itu amat penting lah untuk kita praktiskan lah. Jadi betul lah kita macam Ustaz kita tahu pernah sebut sebelum ni, kalau kita kena kekal berada dalam perjuangan dan kita kena fokus kan. Dan dalam perjuangan, dalam kita punya jihad ni, apa yang kita buat tak ada satu yang saya ingat Ustaz pernah sebut, tak ada satu benda yang tak penting. Saya memang pegang terus apa yang Ustaz sebut hari itulah, walaupun benda tu kecil. Jadi kita dalam jemaah ni, walaupun kita rasa macam kita tak ada buat apa-apa, tapi sebenarnya benda tu sangat penting. Okey. Seterusnya Ustaz, bagaimana pula dengan ketakutan pada ancaman? Ketakutan yang memang digemari oleh musuh-musuh kita ni Ustaz. Apa kita nak buat bila kita terasa takut bila kita diancam? Alhamdulillah, kita bila diancam maknanya ni, bila datanglah benda-benda yang berat-berat sikit ni kan. Mungkin ada kena tangkap, ada kena boykot, ada kena fitnah dan sebagainya kan. Jadi Allah cuma bagi kita satu panduan saja, iaitu apabila kita tengok kepada suratul Maidah ayat 44, Allah kata apa? Fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini suratul Maidah ayat 44. Fala takhshawun nas, maka janganlah kamu takut dengan manusia. Jadi maknanya kalau dia mengancam kita, nombor satu, kita tengok mereka ni kamu pasti kalah, kamu pasti tewas, maka Allah kata fala takhshawun nas, jangan takut dengan mereka. Ini iman.
Jadi sebab tu bila kita berhadapan dengan apa sahaja perkara-perkara yang ada di atas muka bumi ni, mesti kita letakkan iman kita nombor satu. Iman kita nombor satu. Jadi bila datang ancaman, tengok ancaman, jangan nampak ancaman je. Kita nampak di sebaliknya ada kuasa Allah. Di sebaliknya ada qada dan qadar Allah. Di sebaliknya ada ketetapan Allah, ada kehendak Allah. Di sebaliknya ada ilmu Allah. Jadi kita melihat sesuatu dengan kacamata iman tadi, maka kita akan rasa fala takhshawun nas, janganlah kamu takut dengan manusia, wakhshawni, maka takut dengan aku iaitu Allah. Kemudian Allah perintah apa? And wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu tukar, jangan kamu jual ayat-ayat aku ini, ataupun kebenaran Al-Quran itu, perjuangan itu, jangan kamu jual dengan sesuatu yang sedikit nilainya. Sedikit nilainya. Kerana kita takut kita kena buang kerja, kena takut ni, maka kita gadaikan kan sahabat-sahabat kita. Kita jerumuskan sahabat-sahabat kita. Kita dedahkan siapa dia pada musuh. Jadi kita dah kena dah. Jadi kita kata tak apalah tuan lepaskan saya cerita siapa dia, cerita semua pada musuh. Akhirnya sahabat semua kena tangkap, kita je lepas. Allah kata apa? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku, kebenaran Allah tadi. Sahabat kamu tu, jangan kamu jual perjuangan kamu. Jangan kamu jual al-haq tadi tu samanan qalila, dengan jualan-jualan yang sedikit. Ambil dunia ambil nak senang. Mungkin kita tak nak sakit, tak nak apa. Tapi kita jual sahabat-sahabat kita. Kenapa? Takut dengan manusia. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa-siapa yang berhukum, siapa-siapa yang mengambil keputusan, siapa-siapa yang membuat satu kenyataan dalam hidup dia, selain daripada apa yang Allah perintahkan, bima anzalallah, selain daripada apa yang Allah turunkan, hukum-hukum Allah tadi, faulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi sebab tu kat sini kita lihat di sini, apabila kita berada dalam keadaan diancam, dalam keadaan terancam, dalam keadaan dipaksa, maka jangan kita jual kebenaran ni dengan harga yang sedikit. Jangan jual dengan harga yang murah. Apa dah harga yang murah? Itulah dia, dunia. Kita nak dapat dunia. Kita pun bagi tahu maklumat, dedahkan apa, kita rosak. Kita buat pula cerita-cerita tambahan pula orang yang sahabat-sahabat soleh tadi tu. Sebab ancaman-ancaman itu kita nampak lebih besar. Sebab tu Allah gambarkan, tengok ancaman itu dengan kacamata iman tadi. Sebab tu bagaimana cara kita nak mengatasi perkara tersebut? Tidak ada cara lain. Allah SWT mengajak kita kembali semula kepada sunnah perjuangan tadi. Sunnah apa? Takut tadi, kalau kita kata takut ancaman tadi, kita nak proses diri kita hari ini supaya kita timbul satu perasaan al-haibah wal-uns. Haibah, rasa kehebatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allah lah raja yang sebenar, Allah lah pemimpin yang sebenar, Allah lah yang maha berkuasa, maha kuat. Maka timbul perasaan al-haibah, perasaan kehebatan Allah, dan kita nak dekat dengan dia. Hanya setelah kita proses diri kita untuk mendapatkan al-haibah wal-uns ini, insya-Allah bila datang ancaman-ancaman tadi, kita akan boleh nak menahan, boleh nak mengatasi. Ini disebut sebagai apa? Sebagai madad ilahiyah. Madad ni apa? Pertolongan Allah. Sebab tu daripada sekarang ni kita kena proses. Jangan tunggu dah ancaman datang baru nak proses. Jangan tunggu 2024 baru nak proses. Kan? WHO dah umumkan dah. Dia dah sign baru bahawa Global Pandemic Treaty akan diimplement 100% 2024. Dia dah tulis dah, dia dah buat dah. Dia patutnya tahun 2022, dia tangguh 2024. Kita dah agak dah. Kemudian pada masa yang sama, digital currency, digital apa ni dipanggil digital ID pun akan dibuat pada 2024 juga. Jadi kita ingat Dajjal keluar sebelum sikit 2024 atau selepas 2024 kot Dajjal keluar. Mungkin 2024 tu Dajjal keluar agaknya. Jadi sebab tu kita nak kena kembali kepada
merasai kehebatan Allah, haiba wal uns, merasai kehebatan Allah dalam hati kita, pemikiran kita, lebih daripada kehebatan yang lain, wal uns, dan kita nak rasa teringin sangat, berhajat sangat untuk nak berjinak-jinak dengan Allah, dan mendekati Allah, takarub dengan Allah. Inilah dia ubat sebelum ancaman itu datang. Sebelum ancaman itu datang, sebelum paksaan itu datang. Maka untuk kita membuat yang itu, kita tak boleh lari lagi. Kita kena bersihkan hati kita, kena buat mujahadah an-nafs, kena melaksanakan kerja-kerja mujahadah an-nafs. Ni kena ni. Ni tak boleh lari. Sebab tu hari ni kita kena belajar. InsyaAllah mai kita pakat-pakat datang, kerapkan diri kita datang ke arcade tu untuk kita sama-sama bincang macam mana nak buat mujahadah an-nafs. Sahabat-sahabat kita buat mujahadah an-nafs. Kan, makan pun kurang sekarang ni. Minum pun kurang, bukan makan minum kurang sebab mujahadah, tapi sebab tak ada orang nak masak. Seorang pun tak mau masak, lalas wak midi masak. Semua pakat-pakat tunggu wak masak je. Wak pula memang dia lapar, dia masak. Kan? Jadi dah sebab sini mujahadah yang sebenar lah, bukan mujahadah yang begitu. Allah berfirman dalam Quran, wallazina jahadu, dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam berjihad fina, pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tambah hidayah, bagi hidayah kepada mereka, bagi petunjuk kepada mereka untuk berada di atas jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah amat suka bersama-sama. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang buat kebaikan. Jadi orang yang buat kebaikan ni, muhsinin siapa? Orang yang berjuang sungguh-sungguh. Berjuang. Jadi ancaman tu datang kat kita mungkin besar. Tapi kalau kita berjuang, berjihad lawan diri kita, meningkatkan diri kita tadi, maka kita dapat hidayah Allah. Hidayah Allah ni disebut Al-Mahdiyin. Jadi nak dapat Al-Mahdiyin ni kena bermujahadah. Al-Mahdiyin. Jadi Allah akan bagi kita lanahdiyannahum subulana. Allah akan bagi hidayah atas jalan dia. Kita berada di atas jalan Allah tadi, dan Allah akan bersama. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah akan bersama dengan orang yang buat baik. Jadi ini, jadi apabila kita berada dalam keadaan itu, kita kena tengoklah, insya-Allah. Jadi kita kena bermujahadah lah. Kalau macam sekarang ni, kita kena belajar lah. Cuba berpuasa. Puasa mula puasa syariat dulu. Lepas tu puasa hati pula. Sembahyang syariat dulu. Terus sembahyang batin pula, hati pula. Jadi semua kita kena buat itu. Lepas daripada syariat, lepas daripada tarikat ataupun daripada tarikat hati, lepas tu barulah kita pergi kepada hakikat. Tapi proses kita berjalan. Proses amalan syariat, amalan tarikat, amalan hakikat tadi kena berjalan, barulah kita akan ada kekuatan, insya-Allah. Allah akan membuka jalan dia. Ini perkara yang penting lah, insya-Allah, untuk kita tengok. Sebab ancaman akan datang. Ketakutan akan datang. Kita tak tahu macam mana, tapi akan datang. Jadi kita kena proses. Sebelum datang lah. Ni kita di awal 2023 ni tahan lagi lah, insya-Allah. Kita tak tahu. Lepas haji tahun ni apa berlaku, tak tahu. Kalau Allah izin berlaku pertempuran, berlaku pertembungan di tempat melontar jamrah, Jamratul Aqabah, berlaku pertumpahan darah, tak lama lagi tu, dia keluar lah dia. Jadi kita nak kena tengok balik lah, tak lama dah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah Ustaz. So sekarang ni masih ramai lagi yang takut lagi kan. Takut yang dibuat-buat Ustaz. Macam dibuat-buat oleh media apa semua kan. So akhir sekali Ustaz, insyaAllah boleh tak Ustaz kupas pengaruh ketakutan ini dalam memproses hati untuk kita jadi seorang hamba yang lebih baik Ustaz. Takut ni adalah ibadah. Takut pada Allah ni bukan sunat, wajib. Takut pada Allah ni wajib. Jadi kalau kita takut pada makhluk tu haram. Kalau takut pada makhluk dalam rangka takut pada Allah tu harus. Jadi maknanya kita nak kena tengok sini, takut pada makhluk ni fitrah. Tapi takut pada Allah ni ibadah. Takut pada makhluk yang tu biasa. Maksudnya benda tu memang satu kebiasaan. Tapi bila kita takut pada makhluk tidak melebihi takut pada Allah, itu jadi ibadah. Jadi sebab tu fokus kita dalam rangka untuk kita nak menjadikan ketakutan yang ada pada kita, hidup kita ataupun sahabat-sahabat kita, anak-anak kita semua,
ialah hendaklah kita fokus untuk menyedari dan menghayati kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fokus kepada macam mana nak merasai dalam diri kita ini akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita nak meningkatkan keimanan kita, yakin kita pada Allah, bahawa Allah lah yang mempunyai kehebatan yang paling tinggi sekali, Allah yang maha agung, lahiriah dan batiniah, dia yang nampak, yang tak nampak. Jadi Allah SWT lah yang maha hebat. Jadi kita nak kena proses, ini fokus dia. Main fokus mengenali kebesaran Allah. Jadi macam mana nak mengenali kebesaran Allah ni, kita kena banyakkan zikrullah. Kita kena banyakkan zikrullah. Antaranya kita boleh amalkan apa yang digambarkan oleh para tuan guru kita lah. Kita memperbanyakkan berzikir Ya Aziz. Ya Aziz, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Jadi bila sebut Ya Aziz ni, kita merasai kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kehebatan Allah. Kehebatan Allah. Kita merasai. Ataupun Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kita kena mula berzikir. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi dalam hati kita sebut La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Jadi kita nak mula merasai, melatih diri kita supaya merasai kehebatan sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah, zat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup. Maknanya Ya Hayyu ni yang maha hidup, yang menghidupkan kita, yang menghidupkan makhluk. Dia yang berkuasa atas segala kehidupan. Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Yang berkuasa, yang berdiri dengan sendirinya, yang maha hebat. Ya Hayyu, Ya Qayyum, dalam hati kita panggil La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan kau. Tidak ada yang menghidupkan melainkan kau. Jadi Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum tu dengan lidah kita. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Atas hati La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Banyakkan. Bila kita banyak tu, mudah-mudahan fokus kita akan menjadikan hati kita tu lebih sensitif dengan kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah akan nampak. Allah akan buka nanti. Maka kita akan nampak dialah yang berkuasa, dialah yang berkehendak, dialah yang mencipta, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dia yang membangunkan, dia yang meruntuhkan, dia yang membalas kejahatan bagi mereka yang buat jahat, dia yang membalas neraka bagi mereka yang buat jahat. Jadi kita akan nampak tu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Kurang-kurang 40 kali sebelum subuh. Kurang-kurang. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa yang mengamalkan zikir ini, maka Allah akan melembutkan hatinya, memberikan cahaya pada jiwanya, dan akhirnya dia akan mendapat satu gambaran kehebatan Allah tadi. Yang ini kita kena buat juga ni. Saya kata 40 kali, 41 kali pun tak apa, 40 atau 41 kali. Jadi sebelum subuh, lepas sembahyang sunat apa namanya tu? Sunat sebelum subuh tu, qabla tadi. Lepas tu kita baca sebentar tunggu imam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Jadi sahabat-sahabat kita dah amalkan benda ni, alhamdulillah macam-macam berlaku. Macam-macam kekuatan Allah bagilah. Jadi kita bukan naklah kekuatan nak benda gaib-gaib ni, tapi kita nak sebut dan Allah bagi sesuatu yang hebat. Paling kurang hati kita hidup. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Jadi kita baca, kita minta ke Allah kan. Ya Hayyu, maka Allah akan hidupkan hati kita. Maka kita akan rasai kebesaran Allah. Kita akan rasai kehebatan Allah. Kita akan rasai kekuasaan Allah. Kita akan rasa. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai yang maha berdiri dengan sendirinya. Maka Allah akan berikan kepada kita kekuatan-kekuatan. La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum.
La ilaha illa anta. Jadi hati kita latih dengan zikrullah tadi. Kenapa? Sebab fokus untuk melahirkan al-haibah wal-uns tadi tu ialah dengan membina kekuatan hati kita. Ini kita kena buat ni. Saya minta semua yang mendengar cubalah buat, insya-Allah. 40 kali kurang-kurang sebelum subuh. Tak dapat sebelum subuh, lepas subuh tak apa. Kalau tak dapat masa tu baca masa solat duha pun tak apa. Tapi kalau boleh cukupkan 40 hari. Jangan berhenti. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. 120 hari. Dapat 120 hari, maka dia akan jadi tafa'ul, sebati. Maka pada masa tu Allah akan buka. Cubalah buat. Cuba buat. Bila kita buat tu, insya-Allah nanti hati kita akan hidup hati kita. Ada salah seorang yang mengamalkan ni daripada yang mengikuti program kita ni. Allah izin dia cerita kat saya, masa bulan Ramadan Allah buka hati dia boleh hidup, boleh nampak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu, malam tu dia nampak sesuatu yang luar biasa. Maka malam tu pula hatinya hidup, dia boleh beribadah sepanjang malam. Tak ngantuk. Kita malam ni malam Lailatul Qadar kot, macam ngantuk je kan. Ngantuk tu lah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam ngantuk. Paling ngantuk malam tu Lailatul Qadar kita lah kan. Dia malam Lailatul Qadar Allah ya Hayyu, Allah hidupkan hati dia. Ya Qayyum, Allah beri kekuatan pada dia. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan kau ya Allah tadi. Dia kata malam Lailatul Qadar, dia telefon saya besok paginya tu. Dia kata, Ustaz, semalam Lailatul Qadar kan? Dia kata. Kenapa? Dia kata, malam tadi saya nampak macam-macam Ustaz. Dan dia kata, tapi ni semua barakah daripada zikir yang Ustaz ajar. Ni lah, zikir ni lah. Dia amal. Dia kata, dia ni tak sihat. Ada jantung semua kan. Jadi dia amalkanlah zikir-zikir yang menghidupkan tadi. Maka Allah izin dia nampak. Sampai sekarang dia ada kelebihan. Kita bukan nak kelebihan tu. Kita bukan nak karamah ke maunah ke apa tak. Tapi kita nak hidupkan hati kita ni. Nak minta Allah, ya Allah hidupkan hati aku. Ya Allah kuatkan hati aku. La ilaha illa anta, tak ada lain ya Allah, engkau saja ya Allah, engkau saja ya Allah. Macam tu. Dia amalkan. Saya kata, saya pun tak nampak malam 27, malam 27 Ramadan. Saya pun tak ada apa-apa nampak kan. Dia Allah izin nampak macam-macam. Ada seorang lagi sahabat kita Sisi. Dia pun cerita juga kat saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, kalau mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta ni Ustaz, saya dapat hidup, saya dah berubah dah macam-macam. Allah bagi kekuatan. Bila doa ni mustajab, Allah bagi. Itu semua benda-benda yang berlaku. Bila kita memfokuskan diri kita untuk dekat dengan Allah, fokuskan diri kita untuk dapatkan sesuatu yang membersihkan, memberi kekuatan bagi kita ni, kan? Maka Allah bagi. Ikut keikhlasan masing-masing, ikut peringkat masing-masing. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada yang Allah bagi cahaya, dia boleh nampak. Dia boleh nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Ada yang Allah buka benda lain pula. Itu semua Allah punya kuasa. Kita bukan kata kita nak benda tu pun. Itu anugerah Allah. Ya sebab itulah fokus kita untuk kita menghadapi ancaman. Untuk kita menghadapi ketakutan-ketakutan yang bakal mendatang ni, mestilah fokus kita yang paling utama sekali, kita kena menyedarkan diri kita, menghayati diri kita, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah. Sehingga kita rasa haibah. Kita rasa hebat Allah ni. Allah ni hebat, haibah. Wal uns. Uns ni apa? Kita rasa nak dekat dengan Allah, nak takarub dengan Allah, nak berjinak dengan Allah, nak bermesra dengan Allah, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun banyak ibadah, kita pun banyak zikir, ingat dia, kita pun berkorban, kita pun buat macam-macam sebab kita nak rasa berjinak dengan Allah. Daripada situlah insya-Allah mudah-mudahan apabila kita merasai kehebatan Allah dan kita merasai kemesraan, kasih sayang, rahmat Allah, rahim Allah kepada kita, kepada makhluk tadi, mudah-mudahan apabila Allah SWT mengurniakan kepada kita sesuatu ujian, mendatangkan ujian kepada kita, maka kita boleh bersabar, kita boleh redha, dan mudah-mudahan insya-Allah kita nampaklah inilah dia sebenarnya kan, makhluk ni Allah bagi uji, dah habis dah ujian tu, kita dah dapat dia punya apa, kalau SPM dia panggil apa, kertas jawatan tu, jawapan apa, kalau kita ambil exam kan ada kertas jawapan, skema.
skema dia. Jadi ini skema dia. Bila Allah dah buka dah hati kita ni pada kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah dan kita pula semakin dekat dengan Allah. Ini skema dia. Mana ujian datang, ancaman datang, ketakutan datang, ini jawapan dia. Tapi kita kena mengamalkan. Ini salah satu contoh. Itu betul. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 40 kali kira 40 kali. Kalau lebih pun tak apa, sambil-sambil jalan-jalan tu baca. Tapi tujuan ni nak hidup. Ya Allah, Ya Hayyu ni yang maha menghidupkan. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Jadi bila kita Ya Hayyu tu, kita minta Ya Allah hidupkanlah hati aku Ya Allah, macam tu kan. Hidupkanlah potensi aku, kekuatan aku ni. Aku, tangan aku, pemikiran aku, mata aku, telinga aku, hidupkanlah Ya Allah. Ya Qayyum, Qayyum ni kuatkan, mampukan sehingga aku punya mata boleh melihat dengan baik, boleh melihat dengan basirah. Ya Qayyum, Ya Qayyum ni yang maha berdiri. Jadi Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Berdasarkan kepada kebersihan hati kita, berdasarkan kepada ikhlas kita, sedik kita kan. Kemudian la ilaha illa anta. Cuba insya-Allah 40 kali. 40 kalau terlebih 41 kali tak apalah, 40 kali insya-Allah. Jadi kat situlah insya-Allah mudah-mudahan kehebatan Allah akan ada dalam hati kita, hidup hati kita